forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lok Mak Adam terhadap isu Hadi, pemimpin PAS jumpa Dr. Mahathir, tanda tangan proklamasi orang Melayu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan merupakan pemimpin parti itu dikatakan tampil menyatakan sokongan kepada proklamasi orang Melayu dan mengadakan pertemuan dengan pengasas proklamasi itu bekas Perdana Menteri Tun M. Okey, mari kita dengar respon Datuk Lok Mak Adam. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Kita lihat tindakan terdesak kawan-kawan kita daripada PAS yang hari ini telah menghadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam usaha untuk memastikan bahawa usaha mereka menggulingkan kerajaan dapat sokongan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Maka kita lihat hari ini bukan hanya Haji Hadi Sanusi Samsuri yang merupakan Menteri Besar Terengganu telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, malah mereka menandatangani proklamasi Melayu, tuan-tuan. Kita nampak gayanya sahabat-sahabat kita bagaikan meludah ke langit. Hari ini terpaksa menjilat air ludah dia sendiri. Kita lihat saudara, apa yang berlaku kebelakangan ini menyebabkan hari ini ke bawah duli Tuanku Sultan Johor telah mengeluarkan kenyataan baginda bertitah supaya jangan ganggu gugat kerajaan. Menurut baginda, sekiranya sekali lagi berulang insiden bertukar kerajaan bukan melalui proses pilihan raya ni saudara, bangsa tidak lain tidak bukan ialah kerajaan. Ini telah pun saya ulas sebelum ni dan sangat bertepatan dengan apa yang diperkatakan oleh baginda tuanku, apa yang dititah oleh baginda tuanku. Kerana kalau sekali lagi kerajaan menjadi tidak stabil, pelabur-pelabur akan lari. Bila pelabur-pelabur lari, mereka yang melabur di Bursa Saham Kuala Lumpur lari, mereka yang nak buka kilang di sini lari, mereka yang nak memulakan perniagaan mereka di bumi Malaysia tercinta kita ini lari, maka kita akan lihat Bursa Saham Kuala Lumpur akan merudum, kita punya kadar pertukaran asing akan menjadi semakin parah, nilai ringgit akan merosot kembali. Kita akan lihat peluang pekerjaan yang baru saja nak dicipta oleh kerajaan Madani ini saudara, akhirnya akan kembali punah. Segala foreign direct investment yang sudah pun kita tanda tangan perjanjian, baik dengan pihak negeri China, baik dengan pihak UAE dan banyak pihak lain, semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Proses untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan terencat, tuan-tuan. Proses untuk memastikan pendapatan negara bertambah dan akhirnya kita dapat pulangkan nikmat yang lebih dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan tunai, dalam bentuk bantuan dari segi prasarana yang lebih baik kepada rakyat, ianya juga akan musnah. Itu sebab baginda tuanku menitahkan supaya jangan ganggu gugat kerajaan hari ini. Namun saudara, kita pun faham bahawa golongan-golongan yang terdesak, yang takut diri mereka akan menjadi kluster mahkamah, seperti Tun Dr. Mahathir, orang seperti Tun Daim, orang seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, begitu juga dengan Azmin Ali, kawan-kawan daripada PAS dan ramai lagi, termasuklah golongan di dalam Parti UMNO sendiri pun ada lagi. Parti UMNO sendiri pun ada. Kita tengok kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ismail Sabri. Kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang
Ini jelas menunjukkan bahawa ramai yang mahukan kerajaan ini tumbang supaya mereka dapat selamat daripada menjadi kluster mahkamah. Mereka ini saudara sudah pasti takkan faham bahasa dengan apa yang dititahkan oleh ke bawah dulu tuanku. Mereka ini akan buat apa saja, akan buat apa saja dengan harapan mereka akan terselamat daripada menjadi kluster mahkamah. Itu sebabnya saudara, kita rakyat Malaysia, kita kena bijaksana. Terutamanya kawan-kawan yang hari ini menjadi ahli parlimen, kan? Sebelum kamu bertindak, bersetuju dengan tawaran-tawaran yang diberikan, terutamanya mereka yang ditawarkan untuk melompat parti ke Parti Bersatu ataupun PAS, walaupun terpaksa berhadapan dengan pilihan raya, mereka diberi jaminan bahawa semuanya akan ditanggung. Perbelanjaan untuk mengadakan pilihan raya bukan setakat ditanggung, malah ada duit poket tambahan untuk mereka survive sekiranya mereka gagal untuk menang sekali lagi sebagai ahli parlimen. Sebelum kamu bertindak sedemikian, fikirlah masak-masak apa yang bakal rakyat akhirnya tanggung akibat daripada perbuatan kamu kelak. Itu sebabnya hari ini saudara, kita nak kupas banyak isu. InsyaAllah satu persatu kita akan kupas. Kalau anda ada sebarang persoalan, boleh bangkitkan di ruangan komen Facebook page saya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab. Silakan saudara Mat. Okey tu. Ya. Kalau kita lihat sekarang ni, dulu PAS mengatakan kalau Dr. Mahathir menang, akan jadi malapetaka. Tapi kita lihat hari ni, Wang Guru Haji Hadi pergi berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu sebab saya cakap, mereka ini bukanlah orang yang kita boleh pegang kata-katanya. Bila mereka berada di dalam, mereka boleh kata melantik Tun Dr. Mahathir, mengundi Tun Dr. Mahathir boleh mengundang malapetaka. Kita faham, sebab dulu mereka berlainan camp, berlainan pasukan. Namun hari ini mereka tahu bahawa kalau mereka mahu menumbangkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka perlu bersatu. Jadi kita jangan sesekali underestimate. Orang yang terdesak ni dia sanggup korbankan macam-macam. Itu sebab kita tak terkejut bila mana mereka sanggup nak mengorbankan jawatan Perdana Menteri bagi kepada kumpulan minoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau kita lihat, walaupun Perikatan Nasional ada 74 kerusi, mereka sanggup nak offer kepada orang yang ada 23 kerusi untuk menjadi Perdana Menteri dengan harapan mereka akan terselamat daripada menjadi kluster mahkamah. Dan kalau nasib baik, mereka berpeluang untuk duduk di dalam kerajaan bila kerajaan dibentuk. Kalaupun tak dapat menjadi Perdana Menteri, setidak-tidaknya boleh dapat menjadi duta khas ke Timur Tengah, makan gaji buta seperti mana sebelum ni. Jadi sudah pastilah daya tarikan itu cukup menarik, menggiurkan. Okey tu. Ya. Kalau kita lihat apa yang PAS buat sekarang, adakah menunjukkan PAS dengan Perikatan Nasional ni dah tak sebut dengan Parti Bersatu ni? Saya difahamkan sekarang ini memang ada sedikit pergeseran di antara PAS punya pendirian dengan Bersatu punya pendirian. Kita lihat di dalam Bersatu pun ada satu kumpulan yang masih nak kekalkan Muhyiddin Yassin. Ada satu kumpulan lagi sudah mula nak mengangkat Hamzah Zainuddin. Di dalam PAS juga ada juga yang pro Hamzah Zainuddin, ada yang pro Muhyiddin Yassin.
Tetapi hari ini keadaan sudah menjadi semakin parah, seolah-olah macam dah tiba masanya mereka beralih daripada sebuah parti yang berpecah belah ni, mereka nak bersama dengan sebuah parti yang gagal mendapat undi rakyat yang membolehkan mereka tidak hilang deposit. Itulah betapa keterdesakan PAS itu hari ini. Dan mereka cuba nak ride on isu bangsa, isu Melayu dan isu agama. Kalau sebelum ni kita lihat PAS, bila mana dulu mereka menyerang UMNO, ayat yang biasa mereka gunakan, mereka mengatakan bahawa UMNO ni parti As-Sabiah, parti yang sentiasa kata orang tu melaungkan soal bangsa. Sedangkan kita di Malaysia ni, kalau kita laungkan soal bangsa kita Melayu ialah beragama Islam, betul tak? Tetapi hari ini mereka pula mengambil alih, kononnya nak mengambil alih peranan UMNO, nak menggantikan UMNO, memainkan slogan bangsa tu. Cuma saya yakinlah kalau itulah pendekatan yang mereka ambil. Saya ingat dalam GPS ni sekurang-kurangnya ada 8 ahli parlimen sudah pasti akan pangkah tidak bersetuju dengan sebarang kerjasama, sebarang usaha untuk GPS memberikan sokongan kepada kerajaan yang dalamnya ada PAS, yang dalamnya ada GTA. Ini hampir pasti. Namun kita tidak boleh nafikan, kalau kita bagi mereka ni lebih masa, kita lambat bertindak, maka akhirnya tidak mustahil musuh-musuh kita akan bersatu. Itu sebab kalau perlu kita ambil perhatian, sekiranya ada pihak-pihak tertentu melengah-lengahkan proses pendakwaan, melengah-lengahkan proses siasatan, cuba cari punca. Apa punca? Ianya lengah, ianya lambat, dan seolah-olah macam tak bergerak. Kalau dulu bila nak kenakan Datuk Seri Najib, nak kenakan Datuk Seri Zahid, mereka boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Sekarang saya rasa siasatan ke atas mereka ni sudah lama siap. Kerana rata-rata mereka ni, contohnya macam kes yang melibatkan Tan Sri Mahyudin Yassin, Bistarinet. Ini SPRM dah siasat lama dah. Dah boleh dakwa dah. Lepas ni nanti kita akan keluarkan tentang Bistarinet. Ini saya bagi hit-hit. Kalau sesiapa yang baca buku Dr. Mazli, Dr. Mazli Malik, dia ada menulis dan di dalam itu dia menceritakan bagaimana dia akhirnya terpaksa menyerahkan kembali jawatan Menteri Pelajaran dia kerana dia menamatkan kontrak 4.7 bilion ringgit, tuan-tuan, yang dinikmati oleh kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akibat daripada dia menamatkan kontrak Bistarinet itu, maka dia telah diminta untuk memulakan balik jawatan Menteri Pelajaran pada ketika itu, Menteri Pendidikan dengan Menteri Pelajaran. Ini nanti kita akan buka satu persatu. Okey tuan-tuan, komen saya lah, kita tahu sekarang ni dulu apa yang Haji Hadi tak kata kepada Tun M ni. Contohnya isu memali dan apa semua. Kita lihat rupa-rupanya yang mereka duk kata macam-macam dekat Tun M dulu masa ceramah PAS dulu. Mereka dah jumpa Dr. Mahathir dan berbaik pula. Kita tahu mereka baik kerana apa? Kerana tujuan mereka ini semua untuk cuba jatuhkan Perdana Menteri PM Anwar Ibrahim. Patutnya mereka ni sudah-sudahlah. Tunggulah 5 tahun. Dan 5 tahun ni kita buat pilihan raya. Cubalah menangkan hati rakyat. Ini tak nak tunggu 5 tahun. Dah nak jatuhkan kerajaan ni lagi. Kerana dia negara ni tidak berada dalam keadaan baik. Kolabor tidak masuk
dan yang mangsanya adalah rakyat. Tahu mereka ni ahli-ahli parlimen ni gaji besar-besar semua. Tapi mereka tak fikir semua tu. Mereka fikir ialah untuk mendapatkan kuasa. Kita berharap kepada semua penyokong PEP terus memberi sokongan. Dan sesama kita dalam perlawanan, jangan bergaduh sama sendiri. Mari terus kita beri sokongan kepada PEP. Assalamualaikum.